Assalamualaikum, what is up guys. Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari guys. Sekarang ni aku ada good news. Game laju gila sekarang so memang kena sentiasa be aware lah dengan bila transfer window tutup, especially untuk FPL. But aku selalu buat sehari awal, so kadang-kadang aku minta maaf kalau macam ada benda kita akan sembang sekejap lagi lah. Tapi sebelum tu guys, kita nak buat quick recap untuk game week 5 tu. Dalam 5 game week so far, ni adalah point tertinggi aku. Alright, tertinggi. And aku pernah guna satu chip je, iaitu wildcard. Lain semua aku tak pernah pakai lagi. And so far minggu ni minggu paling tinggi 79 point. Aku tak expect dia sebab last minggu terakhir, minggu lepas aku dapat highest score. Lepas tu minggu ni pecahkan lagi highest. And target kali ni is at least 80 lah. Memang susah gila dapat 80, tapi aku try lah kali ni minggu ke-6 80 points. Jom kita sembang dulu, kita buat recap untuk team aku lah. Okay, 79 point, average adalah 62 dalam semua orang permainan dunia. Yang paling tinggi 124. Alright, kita nak sembang tu. Kita nak sembang kesilapan aku kat sini is that kalau kau tengok first 11 aku, biasa aku cakap so hari tu bukan 4-4-2. Asal tiba-tiba aku punya player 3 orang jadi defender. Alright, shout out kat budak ni seorang. Aku tak ingat siapa. Kalau kau tengok video ni, komen kat bawah. Aku mesti kau tengok lah. Dia DM aku masa transfer window tutup lagi 10 minit ke macam tu lah. Dia DM aku pun dandan check. Aku tak check malam. Di time tu lah tergerak hati nak check request. Pam, ada orang send aku message, Reece James injured, demam. Aku terus buka FPL aku. Nampak ni, aku nampak Reece James kat bawah kan. Aku keluarkan Reece James and aku masukkan Andreas. Aku tak nak masuk Andreas saja. Aku fikir-fikir Andreas ni susah sikit minggu ni kot. Sekali Andreas ke Harrison, aku tak ingat either dua ni lah. Lepas tu aku masukkan and aku keluarkan defender and berbaloi guys. Selamat. Alright, selamat. Walaupun jimat 3-4 point je, tapi aku terpaksa dan aku perlukan point tu sebenarnya. Sebab kalau kau tengok, aku salah pilih keeper. Sanchez aku expect Brighton akan perform clean sheet at least berbanding dengan Raya, tapi Raya lagi dapat banyak points. But macam tu lah, kadang-kadang dalam ni kita tak nak predict sangat. Aku try aku punya best tu agak-agak and aku rasa berdasarkan firasat aku Sanchez, tapi salah lah. Tapi kalau kita tengok, okay, trend memang hauk lah Newcastle baru ni. Memang sebelum tu lawan Bournemouth banyak point, tapi terus hauk. Lepas tu Perisic pun hauk lawan West Ham. Dalam main full game 1 point je, tapi Cancelo selamatkan keadaan sebagai defender. Score memang selamat roket lah tim aku. Lepas tu macam biasa Salah captain, Harrison. Lepas tu Martinelli 10 point sebab dapat bonus, aku rasa sebab gol pemenang lebih kurang kot. Pascal Gross alright lah 2. Harrison tak ada cakap banyak. Pascal Gross dengan Andreas yang menyelamatkan aku. Aku tak expect dia perform and menyelamatkan aku akhirnya. Fulham memang kesishan lah, right? So dari segi striker pula, Jesus tak cakap banyak walaupun skor sebiji je. And Haaland vice captain. Memang dah 2 minggu turut aku memang kau boleh bash aku so tak captain ke Haaland, so tak captain Haaland. Tak apa, it is what it is. Aku bukan saja tak nak captain Haaland, tapi kau tahu apa pendapat aku pasal player punya pemilihan kan. Kalau korang tak ingat kita sembang lagi, tapi tu je lah guys untuk aku punya ni. So yang aku rugi sebenarnya like 2 point je. Kalau aku masukkan Sanchez, keluarkan Sanchez masuk Raya, aku dapat 81. But tu tak apa. Kita nak tengok dekat Liga pembuktian kesishan, aku naik 30 anak tangga guys. Right, daripada 240 lebih minggu lepas naik ke 211. Alright, nice, on point. Naik seminggu 50 anak tangga lebih kurang. Average target tu dapat top 10 dalam Liga aku. Kalau dapat, kita akan target untuk top 100,000 dalam dunia. Tak mustahil. Right, memang susah sebab, tapi aku tak guna apa-apa lagi chip naikkan wildcard. Kau tahu kan, yang aku tengok Malaysia naik, semua naik lah. Arsenal naik, game overall naik, Stadium Astro pun naik. Alright, okay, so sekarang kita nak sembang pasal minggu ni. Minggu ni memang tricky sikit bagi aku, game-game kat minggu ni. Okay, kita tengok. Aku tekan pick team. Alright, kalau kau tengok sekali pandang nampak macam sama tau, tapi sebenarnya kau tengok betul nampak ada satu perbezaan. Alright, Sanchez keeper still sama sebab Leicester baru ni lawan MU tak nak score, dan aku rasa lawan Brighton pun akan susah agak. So aku rasa Sanchez akan function. Raya Brentford okey lah, baru ni yang lagi tinggi, tapi aku rasa lawan Leeds mungkin dia akan dapat banyak point sebab dia save banyak Leeds, banyak attack. Tapi aku just rasa like clean sheet akan dapat lah Sanchez. So aku nak maintain je dia. But dekat defend ni yang critical sekarang ni. Okay, ni formation yang aku akan pakai kan. Mungkin ke tak, sebab aku fikir sini, aku tak tahu Reece James sebab hari tu demam, tapi tak confirm lagi dia akan main tak minggu ni. Tapi kalau dia demam betul, mesti dia dah alright. Kalau dia dah alright, aku rasa dia akan main minggu ni. Tapi itu
aku tak boleh nak janji lah. Mungkin aku buat last minute tukar esok malam ke apa kan. Kalau tiba-tiba semua transfer window tutup lah, aku rasa macam tiba-tiba dapat news James dah alright. So James kena main sebab dia mungkin boleh score dan assist. Sebab dia akan main wingback guys. Aku rasa Fofana akan start. So bila Fofana main, so sekurang-kurangnya dia tak payah main back 3. So akan function untuk dari segi tu lah. So kau keep in mind benda tu satu je lah. Yang tu aku tak boleh cakap banyak sebab aku buat video ni awal untuk korang guna kalau korang perlukan lah. Tapi itu je lah kembaran kalinya aku akan tukar dalam game ni. And kalau kau tengok dari segi defender aku akan masukkan lagi seorang substitute defender. Aku tengah fikir aku mungkin akan keluarkan Andreas tau. Alright, and aku masukkan Saliba. Okay. Mana aku dapat Saliba so? Alright, aku jual dah guys. Zinchenko minggu ni aku buat transfer, keluarkan Zinchenko sebab injured 2 minggu. And aku check balik injury dia rupanya injury lutut. So selalu injury lutut memang lama, at least sebulan. Tu pun paling cepat lah. So jarang cepat macam tu. Sebab lutut ni tak boleh main-main. Kalau kena sikit kena rest betul-betul. Kalau tak memang lagi teruk. Tak pasal ACL pula koyak kan. So aku rasa defense Arsenal siapa, aku boleh je. Aku sendiri terfikir-fikir either Saliba ataupun Gabriel ataupun defender daripada Brighton. Tapi cak aku fikir aku nak selamat tau. Contoh kalau aku ambil defender Brighton, memanglah Lewis Dunk okey gak, harga tak ada mahal sangat. Dan Veltman alright gak, dia punya form pun in form sekarang. Cumanya aku rasa macam rugi apa tau. Sebab aku letak keeper Brighton tau. So let's say kalau aku ambil keeper Brighton, defend Brighton, so aku letak diri aku dalam keadaan yang berisiko. Sebab let's say kalau defense Brighton tak function, tak clean sheet, so ada 2 player yang rugi. Defend rugi, keeper pun rugi. Sebab dua-dua ada player Brighton. So aku fikir ambil jalan selamat, 5 player defense, campur goalkeeper 5 player, 5-5 pemain beza. So that walaupun kadang-kadang kalau clean sheet untung lah kan, tapi aku tak nak ambil risiko tu lah. And aku terpaksa pilih satu position, satu player daripada tim yang lain lah. So keeper aku pilih daripada Brighton untuk minggu ni sebab Leicester, Trent Everton. Okay, ni mungkin tak clean sheet sebab Everton game derby tak penting sangat sebenarnya form kan. Tapi aku just Trent ni antara pemain yang macam contoh aku tengok aku tekan dia 23 point tau. Walaupun dia tak konsisten tapi dia dapat 23 point. And kira banyak tu. And bukan senang sebenarnya nak cari defense yang perform. Memang ada yang murah-murah lain, tapi aku rasa disebabkan kebarangkalian dia tinggi untuk dia assist. And Nunes pun mungkin akan main balik habis dia punya red card. So mungkin dia akan dapat banyak cross daripada Trent. So aku rasa kita tak boleh nak, kita rugi lah kalau bawa dia keluar. Kalau kau nak bawa keluar, make sure ganti dia betul-betul lah. Kalau tak memang rugi lah. And kalau kau tengok dari segi back 4 aku, yang persoalan terbesar is that Perisic je aku. Sebab Cancelo memang akan main confirm, baru ni post score. Saliba akan main on MU. Clean sheet tak clean sheet lain cerita. Yang paling penting sekarang nak dapat 90 minit. So dia dapat points je. Perisic akan main ke tak, tu je persoalan yang paling besar. Aku tak nak buat banyak transfer sebab aku dah guna dah satu. Sebab Perisic baru ni main 90 minit, dia dah tua. Yang kemungkinan juga dia akan kena rest minggu ni. Alright, tu satu. Sebab main Fulham home je. So aku rasa Conte tak rasa risau kalau main Sessegnon. Tapi aku just, ni memang aku gamble habis. Aku tak tahu langsung Perisic akan main ke tak. Yang aku tak yakin pun, aku tak advise korang kalau ada Perisic yang korang ada function, player lagi function kat bench, guna dia. Ataupun kurangkan player pada 3 orang defense. Maybe malam besok aku tukar 3 orang defense. Kalau aku rasa macam Perisic tak main, aku tiba-tiba tergerak hati nak tukar. Tapi buat masa sekarang ni adalah 4 orang defense aku lah. Sebab kalau aku buat main 4 orang macam ni, and let's say Perisic tak main, aku dah rugi tau. Sebab bench aku, James tak boleh nak masuk. Sebab apa? James pun injured. Faham tak? Kalau dia injured lah. So semua berhadapan. Yang paling aku sekarang ni tak nak janji korang apa yang aku akan buat is aku punya defense je lah. Lain semua kita akan semak lagi. Tapi tu je aku cakap awal. And aku harap korang boleh keep that in mind. Alright, okay. Untuk midfield, kita ada Salah, Harrison, Martinelli, Pascal Gross. Aku akan maintain 4 orang je. Aku tak akan naikkan striker kepada 3 orang. Sebab korang tahu Greenwood aku kat bench ni pun is sebab aku just nak fullkan aku punya nak cari player paling murah yang aku takkan pakai. Sebenarnya tu je. Aku akan maintain 2 striker. So untuk maintain 2 striker, kena main 4 midfield lah. So bila main 4 midfield, Salah mesti main confirm. Okay, kalau tengok aku pakai Harrison, Martinelli macam kita tahu, walaupun dia konsisten kat kadang-kadang score, tapi mungkin dia sedang injured juga sama Martinelli. So kau kena keep in mind benda tu. And kalau kau tengok next 3 game dia pun dah start susah. MU, lepas tu Everton, Brentford. Kalau kau nak jual pun bala, walaupun Everton, Brentford, tapi lepas tu akan start game susah, MC, Liverpool bagai. So okey lah kalau kau nak jual dia. Tapi kat sini persoalan dia, adakah aku masukkan Andreas berhadapan dengan Tottenham away ataupun Leeds, Harrison berhadapan dengan Brentford away. Kau tahu kan aku punya taktik macam mana. Aku macam, kalau let's say aku dah ambil Harrison, maksudnya apa? Aku berharapan Harrison akan score. So maknanya dia lawan apa? Brentford. Sebab tu aku tak masukkan Raya. Sebab Raya keeper Brentford. Macam tu je lah. So aku fikir aku tak nak ambil risiko besar. So aku masukkan Harrison. Raya, disebabkan Raya keluar, masuklah Harrison. Yang Martinelli macam aku cakap dia, yang Pascal Gross lawan Leicester.
Depends lah Welbeck ni kan main peranan yang besar. Sebab walaupun Welbeck tak ada lah kat Brighton sekarang, dia tak ada nak stretch out the play. So let's say walaupun Welbeck tak score, tapi dia stretch out defense, membuatkan banyak lagi space untuk midfield score daripada Brighton, Pascal Gross, daripada Trossard. Tapi disebabkan Welbeck tak main, tu buatkan dia susah tau. Tapi aku harap maybe Welbeck kalau comeback pun, kita akan nampak kelebihan lagi. Pascal Gross akan lagi function daripada segi assist ataupun goal. Itu memang aku pun tak tahu. Aku terpaksa buat keputusan lah, sebab ni je yang aku ada masa sekarang ni. Either main yang confirm main Salah Martinelli, yang akan either aku boleh bench Harrison, Gross untuk Andreas. And aku rasa tak nak, sebab aku rasa defend Tottenham solid, and memang Mitrovic boleh cause havoc and score. Tapi at the same time, aku rasa kalau Mitrovic score pun akan jadi gol-gol yang macam flang tau. Dia bukan gol yang macam Fulham create out of nowhere. In order untuk Fulham create out of nowhere, perlukan ada creative midfielder, iaitu Andreas. Tapi aku tak rasa dia akan dapat buat benda tu untuk minggu ni. Maybe aku salah betul, tapi aku just rasa lebih yakin dengan Harrison dengan Pascal Gross lah. Untuk striker, korang tahu aku punya pendapat macam mana. Jesus, sebab apa Jesus akan sentiasa main. Aku rasa walaupun lepas ni fixture susah kan, aku akan still akan simpan Gabriel Jesus juga, confirm. Melainkan dia injured, and susah macam mana aku takkan jual dia. Orang akan cakap, oh bunga so tak jual, baik main Mitrovic. Lepas ni game Mitrovic banyak senang. Tapi Kik Iman macam ni bagi aku macam ni je lah. Striker ni susah nak dapat bonus tau, right? Kalau goal pun point tak adalah banyak sangat, betul tak? So macam apa tau, so macam Jesus ni, aku mainkan dia bukan sebab dia just aku harapkan dia score, sebab dia akan link up play tu, dia akan buatkan dia ke assist, dia akan score, ada assist atau score. Memang dia focal point kat Arsenal sekarang ni. So aku rasa dia akan dapat points lah. So Jesus still akan main, aku tak akan buang dia untuk Mitrovic buat masa sekarang, and aku tak rasa akan pun nanti. Untuk Haaland memang tak ada cakap banyak lah. Aku rasa kalau korang nak jual Haaland untuk Kane minggu ni, sesuai gak. Sebab apa, kalau kau tengok memang lepas-lepas ni game dia banyak ada Champions League lagi, and nampak gaya Pep dia tak suka main, dia tak suka guna player yang sama banyak kali, and nampak gaya pun asyik kena sub je kan. And sebab tu aku punya first 11 pun secara logically MC kan kuat, mesti ada 3 player MC, tapi tak ada. Sebab midfield MC aku tak ambil langsung, sebab aku tahu yang mana midfield MC ni diorang tak konsisten tau. Pep suka tukar-tukar. So aku rasa macam rugi lah. Let's say kalau aku masuk a certain player daripada MC, and kebarangkalian untuk dia kena stop, atau kebarangkalian dia tak akan main pun. Macam sebelum ni aku pernah buat kat Mahrez, selalu kena tak main. So aku rasa rugi besar. Baik aku ambil player confident main macam Harrison, Pascal Gross, tu lagi selamat. Yang paling penting 90 minit. Kenapa aku tak captain lagi Haaland minggu ni juga, sama juga alasan dia guys. Aku tak tahu Haaland akan main ke tak. Yang tu satu lagi, aku just rasa Salah akan try untuk prove something. Lagi-lagi Darwin Núñez yang kita nampak bila main dengan Darwin Núñez, Salah lagi perform so far lah kan. Berharap bila beberapa game awal yang masih Darwin ada, and aku rasa tak rugi kalau kita captain dengan Salah. Memang betul Haaland maybe tiba-tiba score hat-trick lagi, tapi aku tak rasa dia akan main 90 minit. And kalau tak main 90 minit, kau cakap tak apalah, still score, betul. Tapi ada kebarangkalian tak main langsung, betul tak? Memang susah, tapi ada kebarangkalian tu buat aku susah. Salah memang tak ada kebarangkalian, memang akan main langsung. Susah nak injet. Tu je sebenarnya. Kalau aku nak tengok dari segi points, Salah 35, Haaland 58, jauh beza betul. So aku memang akan rugi isu, tapi aku rasa macam ni adalah keputusan yang betul lah. Aku tak nak ikut nafsu yang bila let's say aku lebih ke Haaland, sekali Haaland tak main, memang aku menyesal. Sebab kalau macam ni, let's say Haaland perform, yang Salah pun perform, tapi Haaland lagi perform kan, aku memang menyesal. Tapi menyesal tu tak sebesar tu lah. Alright guys, korang komen kat bawah pendapat korang, and komen kat bawah kedudukan korang dan pembutihan kesishaan sekarang. Aku tak tahu nombor berapa. Kita tak buat confirm jap. Kita tak buat lagi kita punya review pembutihan kesishaan nombor 1 siapa? Ayib Sokja. Bapa 380 poin, 60 poin beza dengan aku. Habis korang jauh gak. Okay, kita tengok first 11 dia. Alright, so dia ada Haaland, Mitrovic, Jesus. Macam aku cakap tadi, dia dah agak mesti main 3 striker ni. Tapi dia tak ada Salah, so duit dia boleh guna kat tempat lain. So dia function lah Mamat ni. Alright, so kita ada Son, Gross, Andreas. Okay, so Cancelo, Martinelli dengan Sa ni selamatkan keadaan lah. Function baru ni masa Bournemouth or Wolves. Tengok game week 4 91. Bapak 91 points sebelum ni. Agak mesti Captain Haaland. Oh, Mamat ni tiap minggu Captain Haaland. Tapi aku nak cakap Ayat jangan Captain tiap minggu, takut nanti tak main. Tapi aku siapa nak cakap aku punya point boleh rendah daripada dia, betul tak? Alright guys, tengok minggu ni kita dapat tak top 200.